budaknya baik, mazhabnya sama dengan kita, ya, ahli sunnah wal jamaah. Kalau dulu kira Melayu anak orang Islam dah cukup bagus, sekarang tidak boleh, tidak. Kena test bakal menantu kita. Jiran saya tu kok suka bikin maulid, dia semua maulid Nabi. Tu tak boleh, tu bid'ah. Tu apa pahamannya? Wahabi umpamanya, ya. Ucap selamat pengantin baru, Allah mencurah rahmat selalu. Dua mempelai Allah bertemu, saling mawaddah, saling merindu. Moga jodoh Allah kekalkan, hidup rukun di dalam aman, kasih mesra sepanjang zaman, mendapat restu dari Ar-Rahman. Lapang jiwa, tenanglah hati, hilang sunyi, lenyaplah sepi. Setiap pulang ada yang nanti, makin tersenyum wajah berseri. Segera dikurnia cahaya mata, bertambah erat ikatan cinta. Syurganya Allah sama dicita, dapat berkat senantiasa. Dengan berkat majlis walimah, kedua tangan kami menadah. Yang bujang-bujang Allah anugerah, mendapat jodoh kawinlah sudah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah Tuhanku, Rabbul Alamin, bila agaknya
aku nak kahwin, dapat pasangan nan engkau jalin, dapat merasa naik belah. Semoga cepat datangnya jodoh, agar menjinak nafsu yang bodoh. Janganlah sampai nanti tertuduh, di yaumil hisab pasti mengeluh. Pelihara daku wahai Tuhanku, Amin. datangkan darah penglipur kalbu, dapat ku junjung sunnah nabimu. Aduhai Tuhan, kawinkan kami. Perlu-perlu dia baca saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yaqulun wa yazunnun. Amma ba'. Yang kita hormati lagi kita kasihi Tuan Guru kita Syekh Abdul Zaki bin Yusuf Al-Hadrami, para habaib, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, dan tak lupa yang kita raikan tuan rumah kita pada malam hari ini, berseri-seri wajah dia. Alhamdulillah, selamat pengantin baru kita pada malam ini, dan juga yang lama-lama lah selamat juga mudah-mudahan. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah himpunkan kita pada malam hari ini dalam satu majlis yang mulia, yang mana di dalamnya kita menyebut nama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini salah satu di antara sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun terlaksana oleh sahabat kita ini, oleh kawan kita ini. Beliau sama-sama dapat mendirikan rumah tangga. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu Wa Taala merahmati rumah tangga beliau, kurniakan jodoh yang berpanjangan daripada dunia, bahagianya membawa kepada akhirat, dan juga kita semua sama-sama dapat menumpang kebahagiaan beliau, sama-sama kita dapat mengambil barakah daripada majlis walimah yang barakah yang mulia ini. Alhamdulillah, begitulah tuan-tuan. Alhamdulillah, kalau kita ingat zaman-zaman dulu, waktu nak akad nikah ataupun waktu majlis walimah begini, memang ada baca maulidnya maulid berzanji. Dan kita berada di rumah sahabat kita ni, rumah kawan kita ni, memang rumah zaman dulu, rumah panggung, ada tingkap-tingkap pula. Teringat orang-orang dulu dia cerita, kalau orang dulu tak boleh tak reti baca berzanji, tak boleh kahwin. Dah pandai baca berzanji, dah reti baca berzanji, boleh kahwin. Pandai baca berzanji kan? Baca dia ulama sekarang boleh. Sekarang ada dia ulama.
Jadi orang dulu kalau tak boleh baca berzanji, tak boleh kahwin. Imam kampung saya dia cerita, dia kata belajar. Kalau dia tak boleh baca berzanji, paling-paling tak, dia mesti kena cari pengapit yang boleh baca berzanji. Jadi nanti kalau orang sorongkan berzanji pada dia, dia sorong pada pengapit dia. Sebab apa? Hari tu dia raja, jadi dia sorong orang, padahal dia tak reti baca. Jadi begitu sekali seronoknya, sampaikan apa juga majlis dibacakan maulid berzanji. Kalau orang-orang lama kita dahulu, dan rumahnya beginilah, rumah-rumah lama begini. Dan teringat ada orang-orang lama dia cerita, kadang-kadang yelah, orang-orang dulu lagi pula dia baca berzanji, kadang-kadang dia berlawan-lawan. Mula-mula pakai lagu Sikah, kemudian Ros, makin lama makin tinggi. Bila dah makin tinggi, alamak, ini dia tak boleh lawan, tak boleh apa pada semua, duduk tepi tingkap macam ni lah. Dia buat apa? Dia baling songkok dia. Dan dah nak dekat sampai giliran dia, dia kata minta maaf, songkok terjatuh. Dia pergi ambil songkok, padahal dia tak mau baca. Jadi begitu, kita ingat kerena-kerena begini. Allah, malam ni kita tak baca berzanji, tetapi Allah gantikan dengan dia ulama. Tak ada orang yang campak songkok nampaknya. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-mogalah Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana hari ini kita gembira dengan sambut pengantin, hari ini kita gembira mengucap selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita gembira sampai kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, sakarat maut kita gembira, sampai kita duduk bersama dengan Nabi dalam keadaan gembira. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Kurang lebihnya begitu, saya mohon ampun dan maaf. Tersilap kata, terkasar bicara. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan Allah kurnia kita kefahaman, kekuatan mengamalkan. Panjang usia, jumpa lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Malam ni kita berhimpun tuan-tuan ya, dalam majlis Walimatul Urus. Secara ringkas, kita hanya masih dalam, tak boleh bikin majlis besar, tapi kita hanya berkumpul, bacakan berzanji, bacakan maulid, meraihkan pernikahan kawan-kawan kita. Tak boleh tidak ya tuan-tuan sekalian. Nama kahwin tu satu benda yang murni, satu benda yang mulia, disuruh sambut. Nabi mengatakan adakan walimah walau sembelih seekor anak kambing. Seekor anak kambing tu kalau dalam orang Arab tu lebih kurang 2 hidang lah. 2 hidang, tak boleh tidak ya, tak boleh tidak. Jadi kecil-kecil pun, dan dipukul-pukulkan kompang tu satu perkara yang perlu. Nabi mengatakan apa perbezaan antara halal dan haram ialah kompang. Apa maksudnya? Nanti jadi kalau besok-besok orang nampak dia jalan dengan perempuan, perempuan siapa tu jalan lagi, kalau pimpin tangan umpamanya ya, siapa tu? Bini dia. Mana kau tahu aku dah dengar kompang kemarin tu? Walaupun dia tak datang, aku dah kompang tu, itu tanda dia dah kahwin. Sebab itu kahwin dimeriah-meriahkan. Tapi kawan kita ni diuji oleh Allah Ta'ala. 3 hari lepas ayahnya meninggal dunia ya, ayahnya meninggal dunia. Tetapi apa yang nama takziah tu tak boleh lebih pada 3 hari. Sekarang sudah lebih 3 hari ya. Yang nama duka cita tak boleh lama-lama. Alhamdulillah, semoga ayahnya tu di sisi Allah Ta'ala dah selamat jalankan tugas dan membesarkan anak dengan baik ya. Anaknya boleh baca maulid. Alhamdulillah, anaknya sampai dah berkahwin. Dapat anak-anak berkahwin tu bermakna dapat melahirkan anak yang nak junjung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang gentleman, nak dirikan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia punya berkahwin hari ini pun gembira ayahnya, kerana ini merupakan ibadat yang dilakukan oleh anaknya ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedikit perkongsian tuan-tuan sekalian mengenai perkahwinan ini ya. Baik anak laki-laki, baik anak perempuan, kalau sudah umur layak kahwin, dikahwinkan ya, jangan disimpan-simpan. Disimpan-simpan tak bagus, dikahwinkan. Anak laki-laki sekalipun kalau dah layak kahwin, tak kahwinkan bahaya. Nantilah dulu anak kau buat macam-macam dosa. Matanya nampak macam-macam, bacanya macam-macam, internetnya macam-macam. Budak sekarang bukan macam budak dulu. Budak-budak dulu innocent, tak tahu apa-apa, tak kahwin pun tak apa, tak tahu pun, tak faham apa-apa pun semua ya. Tapi budak sekarang belum kahwin dah faham macam-macam hal. Tak dikahwinkan macam mana, dikahwinkan. Jangan sangka anak kita ni baik sangat. Anak kalau dah bujang, dah kahwin, patut kahwin. Dikahwinkan. Jadi jangan tak tunggu, nantilah, belum lagi, nantilah, tunggu kerja dulu. Tak mestinya. Kadang orang tanya sama kita ya, kalau orang-orang bujang tanya, kalau saya nak pinang anak dara orang, agak-agak berapa simpanan? Itu zaman dulu lah ya. Sampai sekarang pun boleh pakai jugalah. Paling tidak sekali mas kahwin mesti ada. Dan mas kahwin tu berapa bapa pengantin perempuan punya sebut mas kahwin, dan belanja untuk perempuan mesti adalah. Kalau biasanya sekarang berapa belanjanya, taruhlah berapa ribu, 6,000, 7,000 umpamanya ya. Kalau ada begitu lebih kurangnya mesti ada. Kalau belum ada, saya ketuk pintu, boleh
nanti minta tangguh tunang setahun setengah. Rupanya sekali sebelah perempuan mengatakan, kita nak angkat bulan depan boleh tak, sebab nak saingkan dengan kakaknya. Saya tak ada duit. Kan tak enak ya, tak enak. Jadi yang untuk dia hantar ke rumah orang perempuan, biar dah siap. Itu biar dah siap ya, biar dah siap, jadi nampak gentleman-nya. Nampak gentleman itu dalam sudut kewangannya lah, dari sudut kewangannya ya, biar dah siap. Tentang yang majlis rumah kita sendiri, jangan sampai kerana orang tak makan nasi minyak kita jadi tak kahwin. Sayang, pasal aku tak boleh bikin geden-geden, aku tak boleh bikin besar-besar, aku tak boleh bikin kat dewan, kumpul duit. Pasal kau nak bikin kasih orang makan besar-besar, kau tahan lambat kahwin, rugi. Mampu bikin besar, sewa dewan, pakai apa semua, panggil ketoprak, panggil apa semua ya. Kalau tidak, ia manja sederhana-sederhana. Macam kita hari ini dah lebih pada sederhana lah. Semuanya datang, ada baca maulidnya, ada berkat. Kalau ini dihadirkan oleh 5 tahun urus, dah lebih daripada cukup lah. Lebih daripada cukup. Nanti lain kali nak bikin besar lagi, bikinlah semua. Tak semestinya kalau kita nak kahwin itu kena bikin besar-besar, tak mampu bikin besar sampai lambat kahwin. Bapaknya pulaknya pada anak-anaknya dan nak kahwin. Nanti kau belum kumpul duit untuk bikin majlis besar-besar. Kakak kau bikin majlis besar, kau nak kahwin pun mesti nak besar. Jangan. Anak kita nanti buat dosa. Anak kita berdosa. Tambahan lagi kalau anak kita sudah ada mata air dengan budak perempuan itu, ke sana kemari. Kita anak kita laki-laki tapi tanggungjawab terhadap anak perempuan orang. Anak laki-laki kita usung anak perempuan orang ke sana kemari, berdosa, boleh pandang pula bapaknya. Nak kahwin nanti, tak boleh. Anak kita buat dosa. Nak kahwin, alhamdulillah. Orang bilang ya, bergolok bergadai, kita kahwinkan anak kita. Kalau anak kita perempuan lagi, kalau anak kita orang perempuan lagi, jangan tunggu lama-lama. Kalau ada orang minta, lekas kahwinkan. Sabda Nabi SAW kepada sahabat, kalau anak kita sudah ada orang yang layak kahwin, minta, dikahwinkan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun yang jaluk itu yang minta orangnya kulit hitam, kaki kurus. Ini teman kulitnya tak hitam sangatlah, kaki pun tak kurus ya. Walaupun yang minta kulit hitam, kaki kurus, punya negro, kaki kurus ya. Rasulullah mengatakan, kalau tak diterima nanti timbul bencana. Rasulullah, walaupun yang minta hamba kulit hitam, kaki kurus, kalau tak diterima timbul bencana. Sampai 3 kali, bermakna kalau dah ada anak perawan tak dikahwinkan, tak bagus. Tak bagus. Apatah lagi kalau maknya bilang, nantilah aku dah sekolahkan dia tinggi-tinggi, nak tunggu dia belanja gajinya, belum rasa gajinya. Jangan. Ataupun budak perempuannya pun, kalau yang ada setengah-setengah orang perempuan, ngada-ngada lah, maaf cakap ya. Orang minta, nanti belum bersedia. Yang orang bangga tau, kalau tolak pinangan orang bangga. Tak bagus ya. Tak bagus. Anak saya orang dah minta 10 kali saya tolak. Yang 11 kali saya terima. 11 kali, sekali tak timbul yang ke-11 kali. Macam mana baru elan, siapa nak pinangan anak aku. Allah, tak boleh. Orang perempuan lagi tak boleh mengatakan saya tidak sedia. Tak boleh mengatakan saya tak sedia. Tapi kita tak sedia, orang perempuan diketuk orang, dipinang orang. Kalau kita tak sedia macam mana? Dah sedia macam mana? Nak tulis elan? Nak taruh elan dekat luar, anak saya sekarang dah sedia nak kahwin. Begitu? Tidak boleh. Anak perempuan kalau dah sujud layak kahwin, orang minta, jangan bimbang, rezeki tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Budaknya baik, mazhabnya sama dengan kita ya, ahli sunnah wal jamaah. Kalau dulu kira Melayu, anak orang Islam dah cukup bagus. Sekarang tidak boleh tidak. Kena test bakal menantu kita. Kena ajarkan anak-anak perawan kita. Kalau sekarang orang kan cari pasangan sendiri ya. Ajarkan anak-anak kita macam mana cara nak nilai pasangan. Buat cakaplah dengan budak jantan ini. Bapak saya suka bikin apa, jangan bilang bapak saya, dia oleh saja sebab bakal bapak mentua dia. Jiran saya tu kok suka bikin maulid, dia semua maulid Nabi. Tu tak boleh, tu bid'ah. Tu apa pahamannya? Wahabi umpamanya ya. So saya dengar kat masjid saya, ustaz saya bilang ikut mazhab Syafi'i. Apa kan ada 4 mazhab? Kenapa kena ikut satu saja ya? Memang tak boleh ikut satu, kena ikut 4. Tu pahaman apa pun Wahabi juga. Bilang apa, ada kakak saya, dia ada nak buat satu penulisan mengenai Sayyidina Abu Bakar dan putrinya Siti Aisyah, dan juga sahabat rapatnya Sayyidina Umar, dan putrinya Siti Hafsah. Bagus tak ya kita? Itu tak boleh, itu Abu Bakar, Umar tak boleh. Tu pahaman apa? Syiah, walau dia handsome, walau dia anak orang kaya sekalipun jangan terima. Jangan terima. Cari yang pasangan kita. Jiran saya selalu bikin maulid. Bagus, saya pun hadir nanti. Bagus maknanya budak ini ya. Bapak saya suka bikin tahlilan. Itu yang paling pahala paling besar. Bagus, alhamdulillah. Dites. Kalau pahamannya lari, semua tu nanti berselaru jadi anak kita ya. Jadi kalau dah layak kahwin, kahwinkan anak-anak perempuan ya. Dan kalau umpamanya sebelah laki-laki minta, kita cadang nak minta sebelah perempuan pula. Kita nak cadang setahun setengah, kita pun nak kumpul duit jugalah.
nak kumpul duit, nak bikin walimah yang agak besar sikit lah ya, apa nak siapkan tempat tidurnya, apa sebelah perempuan kan ada tidur dekat tempat tidur, siapkan apa semua. Boleh minta tangguh setahun setengah. Belah laki-laki pula bilang saya nak cepat, terima. Jangan bilang minta gitu, jodoh pertemuan ajal maut kita tak tahu, perkara baik sudah datang sambut dengan segera. Orang bilang kalau orang bersulam kita bertampal pun jadi juga. Dah berkahwin nanti pandai-pandai lah kau nak bikin celebration ke apa ke begitu ya. Sementara itu jangan tak terima. Tentang perkahwinan ini sangat-sangat digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sangat-sangat digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari pasangan macam mana ya. Ini bagi yang muda-muda yang tadi apa bagi syair nak kahwin dengar. Nabi bilang cari perempuan pandang empat. Nombor satu, tengok pada cantiknya. Kalau boleh dah ambil cantik, kenapa cari yang tak cantik? Tak apa, saya tak cantik pun saya tak kisah. Nanti dah kahwin baru nak cari yang lain pulanya. Anak beruk mandi di pantai, jalan-jalan atas titi, walau buruk kain dipakai, asal pandai mengambil hati. Cari yang jangan kain yang buruk, cari kain yang cantik, pandai ambil hati dan yang cantik. Kalau boleh ambil cantik, ambil yang cantik ya. Sehingga kan orang kalau nak jadi imam, ilmunya sama, umurnya sama, waraknya sama. Tengok siapa yang handsome, sebab itu lebih penampilannya. Handsome-nya pun sama, maka tengok bininya siapa lagi cantik. Yang lebih bini yang cantik yang tak pandang luar, pada dia bini dia saja yang cantik ya. Allah sampai begitu. Jadi Nabi sudah bilang sebab itu ngaluri manusia jangan mengada. Saya pun suka pilih yang paling buruk sekali. Allah jangan boleh cantik ambil yang cantik. Kenapa yang ambil yang tak cantik ya? Ambil yang cantik. Kemudian dah ambil yang cantik, ambil apa? Tengok yang ada harta. Kalau ada harta bukannya anak orang kaya, bermakna dia tak boros. Yang ada orang anak orang kaya pun tak ada harta, pasal dia boros. Kalau ada harta tu makna dia tidak boros dan dia boleh bantu ekonomi kita. Paling tidak dia boleh nasihatkan kita, bukan dibantu ekonomi kita tu dengan duit dia. Paling tidak dia boleh kendalikan. Bang, ini tak boleh tahu bang. Bang, maknanya dia pandai manage kewangan tu maksudnya. Maksud dari harta ialah orang perempuan yang boleh pandai manage kewangan. Perawan pandai manage kewangan. Yang ada orang perawan boleh urus meniaga bapaknya. Yang ada perawan tapi boleh tadbir kewangan, pintar. Dah ada perawan, dia punya simpanan lebih banyak daripada orang bujang. Allah. Jadi yang ada harta. Dan yang ketiga, ada keturunan. Jangan ambil orang-orang sembarangan. Bukan nak kahwin dengan bapaknya, bukan nak kahwin dengan atuknya, nak kahwin dengannya. Kahwinlah, nanti anak engkau jadi perompak macam atuk dia. Allah, jangan ya. Sampai nak kahwin, tengok latar belakangnya macam mana. Sebab itu kita dah kahwin dengan dia, nanti dapat anak ikut turunan. 7 lapis keturunan boleh ikut. 7 lapis keturunan boleh ikut. Bukan 7 keturunan saja, 7 lapis keturunan. Budak ni kok begini ya. Yang lain semua putih, kok dia hitam. Yang lain rambut straight, dia kok kerinting kayak negro. Pasal moyang sedara 5 pupunya dia yang gitu. Patutlah turun pada anak cucu kita. Lepas tu orang dulu kok sumpah 7 keturunan mahsudi, 7 turunan orang kota tinggi tak boleh masuk Johor. Memang 7 keturunan masih boleh lagi. 7 keturunan dia punya PL masih sama. 7 keturunan dia punya doanya masih kabul lagi. Sebab itu orang pakai 7 lapis. Kalau kita tak sampai cari 7 keturunan pun, paling tidak tahu anak siapa. Anak siapa. Sampaikan kalau orang tanya sama kita nak pinang anak orang, itu umpat tu merupakan umpat yang harus. Cik Seman, saya nak tanyalah anak saya dipinang orang fulan-fulan. Dia biasa duduk sekampung dengan awak. Macam mana ya keluarganya? Tak kalah saya nak umpat, nanti dah jadi menantu awak, pandailah awak tahu. Jangan, boleh bilang. Budaknya baik, cuma selalu keluar masuk jail. Bapaknya pun okey juga. Dulu bekas kerja kedai night club. Alamak, seramnya. Maknya baik, suka serang orang. Alamak, jangan kau buat besan keluarga begini. Allah. Cari yang baik-baik, yang elok-elok punya latar belakang, anak cucu kiai, anak paling tidak anak orang sembahyang, semua tu jadikan isteri kita ya. Sebab apa? Kita jangan yang penghabisan, cari agama yang baik. Ada agama yang baik, kata Rasulullah, pilih yang ada agama yang baik ya. Sebab anak kita, untuk anak kita, nombor satu, untuk anak kita kahwin dengan salah satu niat pasal nak turunkan zuriat. Tanggungjawab untuk dapat anak yang baik, mesti nombor satu, cari ibu yang baik. Kau latih dia macam mana, kau ajar dia ngaji hafal Quran sekalipun, kalau ibu dia tak baik, nanti jadi tak baik. Sebab ibu yang mengasuh dia. Nombor satu, tugas dia untuk cari ibu yang baik, untuk letakkan benih kita anak yang baik. Kemudian lepas itu, beri nama yang baik. Kemudian pendidikan yang baik. Awal mulailah ibu yang baik. Cari ibu yang ahli agama, ahli ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat kita ya.
Begitulah kita kehidupan dalam rumah tangga, senang susah semua itu. Di antara kita berkahwin ialah dengan niat apa? Ibadat kepada Allah Ta'ala. Setiap amal ada niat. Innamal a'malu binniat. Setiap amal adalah dengan niatnya. Hatta berkahwin sekalipun. Niatnya apa? Nak dirikan syiar Islam. Niatnya kenapa? Negakkan sunnah Nabi SAW. Niatnya apa? Nak peliharakan diri daripada perkara-perkara yang haram. Niatnya apa? Nak tenangkan hati jadi tidak liar ke sana sini. Orang bujang kan liar kan ya. Kemudian niatnya apa? Nak sanggup menanggung kepayahan. Itu namanya gentleman. Itu namanya sifat tanggungjawab. Namanya sifat tanggungjawab ya. Sanggup nak bertanggungjawab dengan anak dan isterinya. Kerana apabila orang lelaki setengah-setengahnya dosanya tidak boleh terampun. Setengah dosa tak terampun kecuali engkau tobat betul-betul pada Allah Ta'ala. Setengah dosa tak terampun kecuali engkau minta ampun daripada Tuhan punya diri. Setengah dosa itu kunci-kunci pengampunan ya. Setengah dosa tak terampun kecuali engkau wukuf di Arafah umpamanya ya. Macam Bani Israel, dosanya tak terampun kalau kecuali dia bunuh diri. Oh, itu zaman syariat mereka lah. Zaman kita tak sampai begitu. Pokoknya ada setengah dosa pulanya tak terampun kecuali dengan sanggup menanggung payah anak isteri punya hal ihwal, terus kau terampun. Jadi kalau dosanya banyak, kita tanggung payah anak isteri, boleh jadi sebab dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Allah ya. Sampai kalau seorang laki-laki itu balik bawa rezeki untuk anak isterinya, sama ada wang, sama ada mi, sama ada nasi, sama ada beras, sama ada sayur, sepanjang jalan diistighfarkan oleh malaikat. Allah, beruntungnya ya. Kahwin dengan niat kalau ada kepayahan aku sanggup nak tanggung kepayahan. Allah dapat niat itu. Kahwin dengan niat nak banyak kembang biakan zuriat Nabi Adam alaihissalam dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah. Berkahwinlah kamu dan beranak pinaklah kamu supaya aku berbangga dengan kamu di depan umat-umat lain pada yaumil qiyamah. Allah ya, begitu ya. Jadi paling-paling tidak ya anak jangan sikit ya, paling-paling tidak 13. 13. Ya boleh orang 2 sampai 16 pun boleh kok. Yang bagi rezeki Allah bukan kita. Ya Allah, mudah-mudahan cakap amin. Amin. 13 adalah anaknya begitu ya. Kalau boleh 14 lah. Begitu ya. Jadi apa anak dapat anak banyak banggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tuan-tuan sekalian. Kita dalam majlis Ulimatul Urus yang ringkas ini ya, tapi penuh kemeriahan. Yang datang ni semua siapa ya? Semua kawan-kawan Aiman ni. Semua kawan-kawan Aiman. Kalau baca maulid semua tengok ya, orang muda kawannya orang tua-tua, macam kita pun ada kawannya semua ya. Allah, bukan orang muda kawannya semua dengan orang muda belaka-belaka. Kawan orang tua kenapa? Belajar daripada orang tua, beradab. Semua kawan-kawan dia. Kalau baca maulid kan dengan kita sama-sama. Sembayangkan dengan kita sama-sama. Jiran ya jiran, kawan pun kawan. Jadi yang datang semua kawan-kawan dia, meraihkan dia. Yang ada orang panggil pengantin, kawan-kawannya kita tengok semua, kawannya seram aku tengok. Allah, begitu ya. Tapi ini kawan-kawannya semua wa'aji. Alhamdulillah, mudah-mudahan satu hari dia jadi wa'aji juga insya-Allah. Begitulah saya seronok pada malam ni ya, kawan kita kahwin. Jadi kita minta Ustaz Ali baca doanya. Sampai ketawa kita ya.